Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم التقى مؤمنان على باب الجنة مؤمن غني ومؤمن فقير كان في الدنيا فأدخل الفقير الجنة وحبس الغني ما شاء الله أن يحبس ثم أدخل الجنة فلقيه الفقير فيقول أي أخي ماذا حبسك والله لقد احتبست حتى خفت عليك فيقول أي أخي إني حبست بعدك محبسا فظيعا كريها وما وصلت إليك حتى سال مني العرق ما لو ورده ألف بعير كلها آكلة حمض لصدرت عنه رواء أو كما قال. Hadis riwayat Imam Ahmad dengan isnad yang jayyid dan qawi daripada Ibni Abbas radhiyallahu anhuma. Kata dia, Nabi SAW ada menceritakan. Nabi kata ada dua orang mukmin berjumpa di pintu syurga. Mu'minun ghani wa mu'minun faqir kana fid dunya. Depa ni dua-dua orang masa hidup atas dunia dulu. Seorang ghani, kaya. Seorang fakir, miskin. فَأُدْخِلَ الْفَقِيرُ الْجَنَّةِ. Bila mati, masuk kubur, dengan segala cerita dalam kubur, sampai masa ditiup sangkakala, berlaku kiamat, ditiup sangkakala kedua, semua pakat bangkit berhimpun di padang mahsyar. Maka bermulalah cerita mahsyar dengan hisab amalan, dengan sirat, nak kena lintah titi, dan akhirnya sampailah di syurga atau di neraka. Dua-dua orang ni hidup sezaman masa di atas dunia. Cuma seorang kaya, seorang miskin. Bila selesai hisab amalan,
Dua-dua ni mukmin, beriman. Beza dua ni, satu kaya, satu miskin. Tapi dua-dua beriman. Dimasukkan yang miskin ini ke dalam syurga. Wa hubisal ghani ma sya'allahu an yuhbas. Manakala yang kaya ni dia tertahan sehinggalah satu masa yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Summa udkhilal jannah, baru dia masuk syurga. Dua orang kawan ni, satu kaya, satu miskin, tapi dua-dua beriman kepada Allah. Hak miskin masuk syurga dulu, hak kaya lambat sikit. Kata Nabi SAW, falaqiyahul faqir. Bila sampai hari yang kaya ni masuk syurga, berjumpa balik dua orang ni di pintu syurga. Kata si fakir yang masuk syurga awal ni, dia kata, ya akhi, madza habasak? Wallah, laqad uhtubista hatta khiftu alaik. Kau miskin ni kata dekat kaya ni, dia kata, apa hal dengan hang ni? Sangkut lama sangat. Wallah, dia kata, demi Allah, aku sampai naik takut satu-satu yang tak elok jadi kat hang. Pasal hang tak ada dalam syurga. Fayaqul, jawab si kaya ni, ay akhi, dia kata, kawan, inni hubistu ba'daka mahbisan fadhi'an karihan. Aku nak cerita ke hang, aku sangkut selepas daripada masa hisab amalan tu, aku sangkut, dia kata, dengan satu sangkut yang sangat mendebarkan. Kita sama-sama dulu, kita pergi masjid sama-sama, kita buat aktiviti sama-sama, kita mengaji sama-sama, kita nak buat puasa sunat, kita bincang sama-sama, kadang-kadang kita buat iftar, kita buka puasa sama-sama. Tapi bila mai tang nak masuk syurga, aku sangkut masa hisab amalan, aku sangkut tang tu. Dia kata, tu pasal hang masuk dulu, tapi aku lambat. Dia kata, lambat aku ni bukan sebarang lambat, lambat yang sangat mendebarkan. Dalam bahasa hadis dia kata, hubistu ba'daka mahbisan fazi'an karihan. Fazi' makna dia huduh. Aku sangkut dekat checkpoint, dekat hisab amalan ni, aku sangkut cukup teruk. Karihan, dan aku fed up betul dengan benda ni. Karih maksudnya aku tak suka, aku benci. Semata-mata kerana di atas dunia dulu aku kaya sikit. Pasal itu aku jadi lambat. Setiap single sen yang ada dekat aku nak kena hisap. Masuk jalan halal ke, jalan syubhah ke, jalan haram ke, semua nak kena hisap. Kerana tu aku lambat. Sedangkan hang di atas dunia dulu tak banyak harta, hang hisap cepat, hang masuk syurga awal. Walaupun harta aku semua harta halal, tapi aku nak kena siasat. Boleh kena charge money laundering. Lah dia panggil AMLA, Anti Money Laundering Act. Dia check every single cent yang ada kat aku ni duit ni main mana, ni hang beli ni, hang ambil duit mana. Dengan kerana tu aku sangkut, hang masuk dulu, aku lambat. Wa ma wasaltu ilaika hatta sala minnil araq. Ni dia kata nak boleh sampai sini ni, nak boleh masuk syurga jumpa hang tang ni, nak boleh sampai tang ni peluh bercerau. Sala minnil araq. Araq tu maksud dia peluh. Sala mengalir. Mengalir daripada aku peluh. Maksudnya cara terjemahan simpang 4 matang buluh ni, dia kata aku nak boleh sampai tang ni peluh bercerau, dia kata.
Tak cukup dengan tu. Dia kata, ma law waradahu alfu ba'ir kulluha akilatu hamdin la sadaran anhu rawa. Dia kata, kalau aku nak abang ke hang ni, peluh aku macam mana masa duk kena interrogate dengan mereka tadi. Mereka buat interrogation kat aku pasal duit ringgit aku ni. Peluh aku ni, dia kata, kalau hang buat mai 1000 ekor ba'ir, 1000 ekor unta yang dahaga, yang haus, bagi mereka minum air peluh aku. 1000 ekor unta tu puas minum. Mereka kenyang, dia kata. Dia nak abang kata, teruk kena ni. Muslimin dan muslimat ini rahmati Allah sekalian. Daripada hadis itu dapat kita ambil kesimpulan. Satu, bagus hidup secara sederhana. Bagus. Biar pilih orang lain nak pergi kaya sampai duit juta-juta, sampai duit ada bilion-bilion, biar pergi kat mereka. Lagu kita lah ni, makan minum cukup, rumah ada, hujan panas tak kena, anak cucu makan cukup, tak ada yang mati kebuluran, main masjid ada masak, alhamdulillah. Yang kedua, lagi banyak harta, lagi panjang cerita hisab. Apatah lagi kalau duit tu mai daripada saluran ketang. Saluran ketang, dia panggil. Tuan-tuan, menyesal tak sudah di sana esok ni. Kerana sikit komisen daripada jalan ketang kita ambil, sangkut di sana, menyesal tak sudah. Pengajaran yang ketiga, pastikan harta kita harta yang baik-baik. Sama ada banyak ataupun sikit, pastikan halal. Yang keempat, cerita hisab amalan di hari akhirat adalah benar. Jangan main-main. Cerita hisab amalan di hari akhirat adalah benar. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Nuqadah al-Asadi radhiyallahu anhu. Kata dia, ba'asani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila rajul yastamnihuhu naqah. Faraddahu. Summa ba'asani ila rajul akhar. Fa'arsala ilaihi binaqah. Falamma absaraha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allahumma barik fiha wa fi man ba'atha biha. Qala Nuqadah faqultu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa fi man jaa'a biha. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa fi man jaa'a biha. Summa amara biha fahulibat fadarrat. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahumma akthir mala fulan lil mani'il awal waj'al rizqa fulan yawman biyawmin lilladhi ba'atha bin naqah. Atau kama qal. Hadis hasan riwayat Ibnu Majah daripada Nuqadah al-Asadi radhiyallahu an. Dia sahabat Nabi. Dia kata satu hari Nabi SAW bagi satu tugas dekat dia, pergi jumpa satu orang untuk nak ambil seekor unta. Dalam syarah hadis ni, satu dia kata unta itu unta zakat. Dalam satu syarah lain dia kata unta itu Nabi minta untuk diperah susu dan nak diminum susu dia. Yang pentingnya Nuqadah dihantar oleh Nabi SAW pergi jumpa satu orang yang bela banyak unta. Nabi minta sekok. Nabi minta sekok buat mai untuk diperah susu dia, nak bagi pakat-pakat minum. Itu cerita dia. Bila Nuqadah sampai dekat dia ni, faraddahu. Dia tak bagi.
Tuan-tuan, kaki macam ni ada daripada dulu sampai lah. Nabi minta, bukan orang lain minta. Nabi minta. Bukan Sayyidina Abu Bakar minta. Bukan Sayyidina Umar minta. Bukan Sayyidina Osman minta. Bukan Sayyidina Ali minta. Bukan Abdul Rahman bin Auf minta. Bukan Ibnu Abbas minta. Yang minta ni Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tak bagi. Dia tak bagi. Nuqadah balik. Jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tak kata apa, Nabi tunjuk seorang lagi. Nabi kata hampir pula dekat dia ni, minta dekat dia unta sekong. Kita nak perah susu, macam dia kenuri lah dekat kita. Kita nak minum susu unta. Summa ba'athani ila rajul akhar. Nabi suruh pergi kat hak lain pula. Fa arsala ilaihi binaqah. Kawan yang kedua ni, bila habaq kata, Nuqadah kata, Nabi suruh aku mai, nak minta unta hang sekong. Nabi nak minum susu. Masya Allah, dia kata ambil pergi. Bukan sekong, Nabi mau berapa ambil. Hak yang kedua. Falamma absaraha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal Allahumma barik fiha wa fi man ba'atha biha. Bila unta ni duk bawa mai, Nabi nampak unta ni mai, Nabi kata, Nabi terus doa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik fiha, ya Allah berkatilah unta ini. Wa fi man ba'atha biha, dan berkatilah kawan yang kirim unta ni mai. Nabi doa. Qala Nuqadah faqultu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa fi man jaa biha. Nuqadah bila dengar Nabi doa keberkatan pada unta dan kepada tuan unta, Nuqadah kata, dia kata, ya Rasulullah, ni saya yang pergi ambil, tak doa ke? Dan sahabat Nabi, mereka carilah peluang, kalau boleh Nabi doa dekat mereka, itu satu anugerah Allah. Minta ni dekat Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, unta pun dapat doa, kawan yang kirim unta pun dapat doa. Saya yang pergi ambil bawa main ni tak ada satu doa ke? Nuqadah kata. Nabi kata, wa fi man jaa biha. Nabi kata, ya, hang yang bawa main pun Allah berkati hang. Penyih merisin. Tuan-tuan, sahabat macam mana mereka dengan Nabi macam mana? Summa amara biha fahulibat. Kemudian Nabi SAW kata, okey, perah susu unta ni untuk bagi minum dekat kawan-kawan ni. Fadarrat. Perah ni mencurah-curah susu unta ni. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila dah habis semua orang dapat minum, Nabi pun minum, sahabat-sahabat yang ada pun minum susu unta ni. Nabi doa, Nabi kata, Allahumma akthir mala fulan lil mani'il awal. Nabi doa pelik. Nabi kata, ya Allah, perbanyakkanlah harta kawan hak mula tadi, hak tak bagi unta tu. Si kedekut bakhil ni, Nabi minta kepada Allah, ya Allah, akthir mala fulan lil mani'il awal. Nabi kata, ya Allah, kawan hak tak bagi unta hak mula tadi ni, minta Allah bagi dekat dia harta bertimbun-timbun. Nabi kata, waj'al rizqa fulan yawman bi yawmin lilladhi ba'atha bin naqah. Nabi kata, ya Allah, kepada kawan yang bagi unta mai kat kita ni, bagilah rezeki kat dia hari-hari. Tak usah bagi dia kaya sangat, tak usah bagi dia harta menimbun. Lagu macam mana doa ada, bagi lagu tu aja. Makna dia tidak ada satu hari yang terputus rezeki. Hari-hari ada rezeki, tapi dia tak jadi kaya melena macam kawan seorang lagi. Hadis itu hadis hasan, riwayat Ibnu Majah. Pengajaran yang pertama, buat baik sementara Allah nak terima amalan kita. Jangan jadi orang yang dah Tuhan tak mau terima dah amalan, baru nak buat baik, tak mau. Anda ingat cerita Fir'aun bila dia tenggelam dalam Laut Merah? Dia ligan Nabi Musa alaihissalam. Kejadian berlaku bila, tuan-tuan? Hari Ashura, hari 10 Muharram. Itu sebab orang Yahudi 10 Muharram dia peraya.
Mereka sambut 10 Muharram ni pasal apa? Pasal mereka meraihkan hari Nabi Allah Musa alaihi salam selamat daripada kena tangkap dengan Firaun, dan hari itulah Firaun ditenggelamkan Allah dalam Laut Merah. Berlaku pada 10 Muharram, hari Ashura. Dan Nabi sampai di Madinah, Nabi tengok orang Madinah Yahudi. Madinah ramai Yahudi. Lah ni pun di Madinah ada lagi saki-baki mereka ni, ada lagi. Syiah pun ramai lah di Madinah lah ni. Syiah pun ramai. Sahabat saya Ashura baru ni dia ada di Madinah. Oh, dia kata, Ustaz, hari Ashura, hari 10 Muharram di Madinah ni, jalan menghala ke kebun-kebun kurma ni roadblock. Roadblock. Ustaz pasal apa? Weh Ustaz, dia kata 10 Muharram, dia kata puak-puak Syiah kira sakanlah mereka. Karbala ni semua 10 Muharram juga. Mereka nanti pergi duk buat ni, duk berhimpun dalam kebun-kebun kurma apa, buatlah mereka punya ritual mereka. Mereka punya, jadi polis Saudi jaga nak mengurangkan. Itu mati satu ayatullah Syiah di Madinah, meronyot keluar. Tuan-tuan balik sekali lagi, boleh masuk YouTube, type tengok ayatullah Syiah mati di Madinah. Dalam YouTube ada. Keluar meronyot. Baru kerajaan Saudi tahu rupanya ramai duk ada Syiah di bumi Madinah. Ada. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Yahudi merayakan hari selamat Nabi Allah Musa alaihi salam daripada kena tangkap dengan Firaun. Bila Nabi SAW sampai di Madinah, dia tengok orang Yahudi bila mai 10 Muharram mereka puasa. Nabi tanya mereka, pasal apa puasa? Mereka kata hari ini adalah hari Nabi Musa AS selamat daripada Firaun. Nabi Muhammad kata apa? Nabi kata, oh, kalau kerana Musa, kami lebih berhak merayakannya. Kerana Musa itu Nabi kami. Kemudiannya timbul cerita, Nabi kata, kalau aku hidup sampai tahun depan, aku akan puasa 9 Muharram dan 10 Muharram. Supaya berbeza dengan puasa Yahudi. Yahudi 10 saja. So Nabi kata, kalau aku hidup sampai tahun depan, aku akan puasa Tasu'a 9 Muharram dan Ashura 10 Muharram. Pasal apa? Pasal nak bezakan puasa orang Islam dengan puasa Yahudi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ada orang tanya, dia kata, Ustaz, sehari pun pada 2 hari ni. Kalau kita kata kalau apa? Dah katalah saya ambil 10 ya, tak apa lah. Kau jadi saya jadi Yahudi. Dah tak jadi Yahudi. 10 saja pun boleh. Pasal kita bukan nak samakan dengan Yahudi. Cuma Nabi tak mau bagi sama. Dia suruh puasa 9 dengan 10. Bagi orang yang puasa ni susah. Bagi dia susah dia nak puasa ni. Dia Ramadan ni pun gagah tu pun nyawa menitik. Kat nak buka puasa tu menitik dah nyawa dia. Dia nak ambil 9, 10. Dia ambil 10 ya. Tak apa, boleh. Tak ada masalah. Ada satu lagi pula kepiah longgak ni tanya. Dia kata, Ustaz, kalau saya ambil 9 saja tak apa. Itu tak boleh. Bukan tak boleh, tak kenalah. Sebab tuntutan itu puasa 10. 9 tu kerana nak bezakan dengan Yahudi, dia pergi ambil 9 saja. Itu dia panggil tikam tak kena. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Baik. Pengajaran kepada hadis yang kita baca tadi apa dia? Yang pertama, buatlah amalan sementara Allah terima. Okey. Firaun, dia ligan Nabi Musa, masuk Laut Merah, Nabi Musa naik atas darat sana, Allah perintahkan Nabi Musa pukul laut dengan tongkat dia, laut tu cantum balik. Waktu dia duduk tenggelam timbul, dia kata, amantu bi Rabbi Musa. Dia kata, aku beriman dengan Tuhan Musa. Allah terima tak? Tak terima. Sebab time tu sudah tidak diterima amalan dia. Sama macam kita. Tumpang Allah boleh duk terima amalan kita ni. Jangan tak buat kebaikan. Jangan tak buat. Tuan-tuan, di umur 50-60 kata ni, bangkit malam kerak. Pukul 3 terjaga, pukul 4 jaga, pukul 4.30 jaga. Pergi pancong, bukan ada apa-apa, pergi pancong. Alang-alang masuk pancong, ambil air semayang.
Ambil semayang, hampang sejadah, Allahu Akbar, tahajud 2 rakaat. Pasal apa? Kita masih lagi Allah bagi izin untuk bangkit dan untuk bergerak pergi pancong tanpa perlu kacau orang. Jangan tak buat ibadat. Kerana menyesatkan kita kalau kita tak ambil peluang-peluang ini. Jadi, pengajaran yang pertama, buatlah amalan. Tumpang, ada peluang dan Allah boleh terima amalan kita. Yang kedua, orang bakhil akan jadi tamak. Orang bakhil, orang kedekut ni, dia akan jadi tamak. Kedekut dah satu pasal, dia tamak lagi. Hindari sifat bakhil dan tamak ini. Yang ketiga, orang yang tamak akan sentiasa sibuk dan sentiasa bimbang dengan harta dunia. Orang tamak, dia akan jadi satu orang yang dia bimbang dengan harta benda. Dia, orang putih kata dia jadi kalkulatif, very kalkulatif. Dia berkira. Dia nak bagi RM1, dia nak bagi RM5, dia nak bagi RM10 untuk tujuan infak pada jalan Allah, dia berkira. Pasal apa? Pasal dia bakhil, dengan kerana bakhil, dia main tamak. Dia nak tambah, dia tak mau kurang harta dia. Dia jadi satu orang yang kalkulatif. Dia kalkulate semua duit yang ada kat dia. Jauhi sifat itu. Yang keempat, orang yang kaya, bakhil, tamak akan terazab dengan hisab amalan dia di hari akhirat esok. Segala benda yang dia simpan di atas dunia, dia buat ketui ni, benda ni akan menyebabkan dia menyesal di hari akhirat esok. Tuan-tuan, bukan kata kena azab. Menunggu turn untuk dihisabkan amalan itu sudah azab. Duk tunggu turn ni di padang mahsyar yang begitu dahsyat. Yang matahari Allah buat turun sejengkai atas kepala. Yang masing-masing manusia tenggelam dalam peluh mengikut kadar amalan. Ada orang Allah bagi tenggelam parai buku ladi, ada yang tenggelam parai lutut, ada yang tenggelam parai pinggang, ada yang tenggelam parai dada, ada yang tenggelam sampai parai hidung, ada yang sampai nak hapus kepala dalam peluh sendiri. Nak tunggu turn tu dalam keadaan macam tu, menunggu itu azab. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, cepat dihisab satu kurnia Allah Subhanahu wa taala. Dan pengajaran yang akhir, Nabi SAW, dia doa berdasarkan kepada angan-angan orang itu. Kawah mula tadi, dia angan-angan, dia tamak, dia kedekut, dia tamak. Sampai Nabi minta seekor unta untuk nak perah susu, pun dia tak bagi. Dia tamak harta dia, Nabi doa sesuai dengan tamak dia, biar dia dapat harta lebih lagi. Kawan yang kedua ni dengar kata Nabi yang tak. Dia kata dekat Nuqadah, hang nak ambil bukan sekong, banyak mana pun ambil pilah. Kerana Nabi tak benda ni. Orang ni Nabi doa juga sesuai dengan angan-angan dia. Dia nak jadi hamba yang diredai Allah. Nabi doa dekat dia, biarlah harta ni tidak memperdayakan dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dalam sebuah hadis riwayat pada Anas bin Malik radhiyallahu an, kata dia, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wahsyurni fi zumratil masakin yawmal qiyamah. فقالت عائشة لما يا رسول الله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنهم يدخلون الجنة قبل أغنيائهم ب40 خريفا. يا عائشة لا ترد المسكين ولو بشق تمرة. يا عائشة أحب المساكين وقربيهم فإن الله يقربك يوم القيامة. أو كما قال, hadis sahih riwayat At-Tirmizi. Daripada Anas bin Malik, dia kata Nabi SAW bersabda,
Nabi berdoa, Nabi kata, Allahumma ahyini miskinan. Nabi kata, ya Allah, hidupkanlah aku sebagai satu orang miskin. Wa amitni miskinan. Nabi kata, ya Allah, bagi aku mati dalam keadaan miskin. Wahsyurni fi zumratil masakin yaumal qiyamah. Nabi kata, ya Allah, esok di hari akhirat, bagilah aku berhimpun sama dengan orang miskin. Faqalat Aisyah bila dia dengar Nabi doa macam tu, Aisyah kata dekat Nabi, lima ya Rasulullah. Aisyah kata, pasal apa ya Rasulullah? Pasal apa minta hidup miskin? Pasal apa minta mati miskin? Pasal apa minta akhirat esok bangkit sama orang miskin? Pasal apa? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innahum yadkhuluna al-jannah qabla aghniyaihim bi 40 kharifa. Nabi kata kerana orang-orang miskin depa masuk syurga 40 tahun awal daripada orang kaya. Ni pasal hisab amalan. Cepat. Tak banyak benda nak soal. Depa akan masuk syurga bi 40 kharifan min aghniyaihim. Depa masuk syurga 40 tahun lebih awal daripada hak kaya. Ya Aisyah, Nabi kata, wahai Aisyah, dengar aku nak pesan. La taruddil miskin walau bi syiqqi tamrah. Nabi kata, Aisyah, dengar sini. Kalau ada orang miskin mai minta makan, jangan tolak depa mantah-mantah. Bagi walaupun sebelah kurma. Jangan bagi dia balik kosong. Tak ada apalah rumah. Kurma ada sebiji, koyak sebelah bagi. Janji mau bagi. Kalau zaman kita lah ni, 5 kupang pun bagi pih. Kalau 10 orang ada, pakai bagi seorang 5 kupang, dia dapat RM5. Nabi kata, wahai Aisyah, ingat pesan aku. Kalau ada orang miskin, memang dia miskin sungguh, dia minta tolong. Jangan tolak dia kosong. Walau sebelah tamar, bagi. Nabi kata. Ya Aisyah, ahibbil masakin wa qarribihim. Nabi kata, Aisyah, ingat pesan aku. Sayangi orang miskin. Dekati mereka. Fa inna Allah yuqarribuki yaumal qiyamah. Nabi kata pasal apa? Allah akan dekat dengan kamu hari kiamat. Hadis itu hadis sahih riwayat At-Tirmizi. Kesimpulan, Islam bukan agama anti kekayaan. Ini kena faham. Ini kena faham. Islam bukan agama anti kekayaan. Yang kedua, bahkan Islam suka kalau umat Islam kaya. Islam suka. Bukti dia apa? Dalam hadis Nabi SAW kata, annal yadal ulya khairun minal yadis sufla. Nabi kata sesungguhnya tangan yang memberi jauh lebih mulia daripada tangan yang duk meminta-minta. Hadis ini menunjuk kata Islam mau orang Islam jadi orang kaya. Tetapi orang kaya yang macam mana? Yang membantu. Yang membantu. Yang ketiga, jadilah orang kaya yang bersyukur pada Allah. Jadilah orang kaya yang tak lupa diri. Jadilah orang kaya yang membantu orang susah. Kan kita di Malaysia ada seorang Tan Sri Syed Mokhtar Al-Bukhari. Orang bagus. Tuan baca dia punya cerita dia, macam mana dia share daripada orang susah. Gaji pertama dia buat apa, dan macam mana dia hubungan dia dengan mak dia. Ni ayat Quran yang kita nak baca bulan depan, bukan bulan ni, insya-Allah bulan depan kita akan baca tajuk tentang buat baik kepada mak ayah. Bulan depan insya-Allah. Macam mana Tan Sri Syed Mokhtar Al-Bukhari ini dia jaga mak ayah dia macam mana, jaga. Dan kita mau ramai orang macam ni. Dia kaya, kemudian dia buat ni segala benda-benda yang sepatutnya kena ramai orang Islam buat ni, dia buat. Dia ada kelang roti, dia ada kelang gula, dia ada apa. Dia buat benda-benda fardu kifayah ni. Dia buat dan dia boleh employ, dia boleh bagi kerja kepada orang-orang Islam kita di Malaysia. Dan dia bukan satu orang manusia yang lupa diri.
Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita mau ada orang Islam yang kaya, dan kaya dia kaya macam tu. Mudah-mudahan muqaddimah itu memberi manfaat kepada kita, insya-Allah. Kita menggunakan tafsir Nurul Ihsan jilid 2. Nurul Ihsan jilid 2. Kita sampai muka surat 328, muka surat 328. Masih lagi di dalam tafsir suratul Isra, surah Al-Isra. Kita sampai pada ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Tuhan kata bahawasanya Quran ini menghidayah bagi segala jalan agama Islam yang betul. Quran yang 30 juzuk, yang 6,000 ayat lebih itu, kalau betul-betul kita study konten dan isi kandungan dia, kita akan jadi orang Islam yang progresif. Tapi orang Islam sendiri tak kaji. Kita habis-habis kuat, kita main masjid mengaji tafsir ni saja. Nak mengkaji ayat Quran ni, tak ramai orang Islam buat. Tak ramai. Orang bukan Islam kaji, yang akhirnya membawa mereka kepada masuk Islam. Mereka lebih faham tentang nilai, tentang value Quran ini. So Allah sebutlah ayat ni, dia kata apa? Inna hadzal Quran yahdi lillati hiya aqwam. Bahawasanya Quran ini menghidayah bagi segala jalan agama Islam yang betul. Kena ikut Quran ni. Wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihat anna lahum ajran kabira. Dan menyukai ia, yakni Quran itu, akan segala orang mukmin yang sebenar. Quran kalau kita baca, dalam dia penuh dengan good news, dengan berita gembira kepada orang-orang yang beriman. Dia cerita ni berulang kali bagi tahu kalau hampa masa hidup atas dunia, hampa pilih jadi orang Islam. Kemudian hampa jadi orang Islam yang beriman kepada Allah. Kemudian hampa jadi orang Islam yang beriman, yang beramal dengan apa yang hampa tahu. Memang banyak janji yang Allah sediakan di hari akhirat esok. Orang yang mukmin itu beramal akan amalan yang soleh, bahawa bagi mereka itu pahala yang sangat besar, iaitu syurga. Cerita pahala ni cerita banyak-banyak. Cerita dia Tuhan abang satu je. Kalau hampa jadi orang yang aku mau, hampa jadi orang Islam, hampa jadi orang yang beriman, dan hampa taat, patuh dengan apa yang Quran, apa yang Nabi kata, aku bagi syurga. Syurga tu satu aja Allah janji, cukup sebagai balasan kepada kita. Tuan-tuan, masuk dalam syurga ni, apa yang kita mau, semua ada. Ma la ainun ra'at, wa la udhunun sami'at, wa la khatara fi qalbi bashar. Syurga ni dia unexplained. Tak boleh nak terang macam mana. Cuma Nabi kata, aku boleh habang ke hampa, yang kata syurga ni bila masuk, hampa akan tengok benda yang hampa tak pernah tengok seumur hidup hampa. Dalam syurga ni hampa akan dengar benda yang hampa tak pernah dengar seumur hidup hampa. Dalam syurga ni hampa akan satu benda yang tak pernah terlintas dalam hati, boleh ada. Jadi cukup dengan Tuhan abang apa? Kalau hampa beriman kepada aku, hampa ikut Quran aku, hampa ikut Nabi aku bagi syurga. Cukup. Allah janji syurga seketul itu, cukup dah. Muslimin dan muslimat ini rahmati Allah sekalian. Maka Allah Subhanahu wa taala bagi tahu dalam ayat ni, dia kata annalahum ajran kabirah. Bagi depa ni janji yang besar. Apa dia janji besar? Syurga. Begitu. Firman Allah, wa annal ladzina la yu'minuna bil akhirah a'tadna lahum azaban alima. Dan mengkhabar ia, yakni Quran bagi tahu akan segala orang yang tak beriman dengan hari akhirat, telah kami sediakan bagi mereka azab yang sangat sakit, iaitu neraka. Tuhan kata, aku duk habaq macam-macam dalam Quran, aku hantar Nabi mai, Nabi lagi duk terang benda ni, ada dalam hadis dia sebagainya, hampa tak mau pakai. Tuhan kata, tak apa, terpulang ke hamba. Aku sediakan neraka di sana esok. Tuhan ni dia deal dengan kita dengan simple punya deal.
Beriman dan taat, syurga. Kufur, engkar dan bantah, neraka. Simple. Simple. Percaya tak percaya, simpang kang. Sana esok kita tengok. Apa yang Tuhan kata, betul tak betul? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Firman Allah, wa yad'ul insanu bisyarri du'aahu bil khair. Dan mendoa oleh manusia dengan kejahatan atas dirinya dan ahlinya, yakni dan keluarganya. Seperti mana doa minta kebajikan kerana gopohnya. Tuhan nak bagi tahu. Tuhan kata yang kata manusia ni kadang-kadang kerana dia gaplah ke, kerana dia apa, dia lompat sikit ke apa ke, dia pergi minta benda tak elok. Macam mana yang dia selalu duk minta benda elok, macam tu dia pergi minta benda tak elok. Contoh, dia satu mak, ada anak 5-6 orang. Apakah satu hari anak ni suruh bagi masalah apa kat dia? Yang selama-lama ni hari-hari lepas sembahyang duk minta doa dekat Allah, ya Allah bagilah anak-anak kami ni jadi anak-anak yang saleh, anak-anak yang beriman, yang taat kepada Allah, yang berbakti kepada mak bapak. Ni duk minta hari-hari ni duk minta. Sekali dia marah ke anak dia kata ke anak dia anak setan. Ni ayat ni kata ni, dia kata apa? Wa yad'ul insanu bisyarri du'aahu bil khair. Manusia ni kerana satu benda jadi dekat dia, dia pergi doa benda tak elok. Macam mana selalu dia doa benda elok, macam itulah dia sebut benda tak elok. Satu benda aja boleh menyebabkan dia pergi jadi doa tak elok. Manusia ni selalu jadi gopoh macam tu. Dalam ayat lain dalam surah Al-Anbiya ayat 37, Tuhan kata khuliqal insanu min ajal. Tuhan kata dicipta manusia ni memang dia jenis ajal, jenis kalut, jenis mudah lompat, gopoh, semua nak cepat. Manusia ni dia tak sabar, dia cepat marah, dia tidak matang. Tuhan sebut, Tuhan buat kita, dia tahu perangai kita. Tuhan bagi kat dia 45 tahun, 50 tahun sihat. Sekali Tuhan bagi sakit, dia meratus ni macam dia tak pernah sihat. Manusia. Ini manusia. Dan Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu kat kita tentang sikap manusia ni. Gopoh ni, Nabi tak suka orang gopoh. Tuan-tuan, Nabi buat haji sekali. Dalam seumur hidup, Nabi buat haji sekali aja. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, dia kata annahu dafa'a ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam yaum Arafah. Fasami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wara'ahu zajran shadidan wa darban wa sautan lil ibil. فأشار بصوته إليهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيها الناس عليكم بالسكينة فإن البر ليس بالإيضاء. Daripada Ibn Abbas radhiyallahu an, hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Dia kata dia dapat peluang masa buat haji naik unta sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dapat peluang tuan-tuan. Ibnu Abbas ni siapa? Dia dengan Nabi siapa? Pupu, first cousin. Bapa dia Al-Abbas dengan bapa Nabi Abdullah, dua beradik. Masa Nabi buat haji tu, dia dapat kemuliaan naik sekali dengan Nabi. Dengan seorang lagi anak angkat Nabi, Usamah bin Zaid bin Harisah. Dua orang dapat naik sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Ibnu Abbas ni, waktu tu kami sampai di Arafah, dia kata. Ni, Nabi buat haji ni. Haji ni apa tuan-tuan? Haji ni 6 hari ya. Yang kursus sampai berapa minggu apa dengan duk pergi berapa masjid. Satu masjid saja berapa minggu, berapa masjid yang duk pergi mengaji. Pergi sana pun melingkup juga haji dia. Pasal apa? Pasal kursus haji, duk bagi tahu cara buat haji. Dan dia digest, dia hadam tentang cara buat haji. Tapi dia terlupa satu benda. Kemuncak kepada haji ni ialah kesabaran. Hak tu dia tak hadam. Dia tak digest benda tu. Dia tak hadam.
Dia tengah tidur, orang gerak, orang tanya dia. Orang tanya, kalau kita tak bermalam di Muzdalifah apa jadi? Dandan boleh jawab. 5 tahun kursus haji. Tiap-tiap tahun 5 masjid dia pergi. Apa masalahnya? Gerak pukul 3 pagi. Bangkit. Ni, nak tanya ni. Ada orang tanya ni. Apa dia? Ni, Muzdalifah kalau kita tak bermalam ni macam mana? Apa hukum dia? Dandan. Boleh jawab dengan dalil semua komplit. Bila sampai time, dia pergi haji. Sampai di Muzdalifah, maki berlori-lori. Dia maki habis semua. Dia kata, apa macam ni, kata tabung haji, pengurusan, macam apa. Dia mainlah. Ni yang alim haji ni. Yang alim haji ni. Dia baru Muzdalifah tu tak ada apa, baru kerengga ketik sikit aja Muzdalifah tu. Dia sampai di Mina, baru dia ada akal. Dia sampai di Mina, dia nak kena duduk 3 hari 3 malam di Mina tu, dengan pancong dia ada berapa orang ni dia duduk timpa bi, beratung sejam pun tak sampai turn dia lagi, dengan orang tua-tua uzur ni duduk potong queue masuk dulu ni, dengan apa semua, masa tu dia kena histeria terus. Tapi alim bab haji, tapi hancur haji dia. Pasal apa? Tidak ada kesabaran. Allah nak bagi haji mabrur bukan mudah. Nabi SAW pergi buat haji, Ibnu Abbas dapat naik sama dengan Nabi SAW. Dia kata bila sampai saja di bumi Arafah tu, fasami'an Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wara'ahu zajran syadidan wa darban wa saltan lil ibil. Masa dia ada di Arafah ni, Nabi dengar bunyi di belakang tu. Wara'ah, bunyi di belakang tu. Bunyi apa? Zajran syadidan. Bunyi riuh rendah, tak apa benda. Bunyi di belakang Nabi. Wadarban, bunyi benda duk kena pukul, kelepang. Nabi duk dengar. Wasautan lil ibil, dan bunyi suara unta kena balun. Oh, unta raya kena balun. Oh, unta raya. Nabi lemah bila dengar macam tu. Suasana tu Nabi dengar. Ni duk bunyi di belakang tu, dengar riuh rendah. Fa asyara bi sautihi ilaihim. Nabi beralih tengok dengan saut yang Nabi duk guna. Menatang nak bagi jalan, nak bagi apa, duduk buku itu, tungkat pendek tu. Nabi beralih, Nabi tunjuk kat mereka di belakang. Buat isyarat dengan tangan ni. Wa qala, Nabi kata, ayyuhan nas alaikum bis sakinah. Nabi kata, tolong bertenang. Kita nak buat ibadat. Alaikum bis sakinah. Tenang. Ibadat ni dia tak boleh huru-hara macam tu. Tak boleh. Itu bukan sifat ibadat. Kita main masjid, kita main lambat. Tu imam dah nak habis dah rakaat pertama, nak rokok. Allah dengar. Watini wa zaituni. Sampai alaihi sallah, Allah dia kata. Motor tu pun tak dan tungkat, pakai lepas balik gitu ya. Lari masuk ni, selipar sebelah duduk dalam masjid, sebelah duduk di luar. Nak main, nak ambil. Jangan macam tu. Takat mana dan, takat tu. Siapa suruh orang main lambat? Kan? Lepas tu nak buat bagi jadi huru-hara, nak buat havoc dalam masjid. Jangan. Tak mau macam ni semua. Nabi SAW naik unta ni, di masa di Arafah, duk dengar riuh rendah di belakang ni. Nabi beralih, Nabi kata dekat mereka, ayyuhan nas alaikum bis sakinah. Nabi kata, tolong, tenang. Kita nak buat ibadat ni. Fa innal birra laysa bil idha'. Nabi kata, kebaikan tak akan mai dengan huru-hara macam ni. Bukan kebaikan yang akan kita dapat. Kalau duk main macam ni, punya huru-hara, riuh rendah, ini bukan ibadat. Nabi kata, kita tidak akan dapat bir. Kita tidak akan dapat kebaikan kalau kita macam ni. Muslimin dan muslimah ini rahmati Allah sekalian, kebaikan yang kita cari, keburukan yang kita dapat. Dalam sebuah hadis lain, riwayat daripada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Cerita kata, tak boleh kalut. Ni ayat kita baca tadi. Tak boleh. Kalut ni tak boleh. Slow and steady. Bagi jadi elok. Hadis daripada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar cerita tentang hari selesainya perang Khaybar. Perang Khaybar ni perang apa tuan-tuan? Perang Islam lawan Yahudi. Khaybar. Bela ni ada. Khaybar ni nama tempat.
Daripada Madinah, kalau tuan-tuan pergi umrah, tuan-tuan pergi ambil package nak pergi ke Madain Saleh. Tempat cerita unta keluar daripada bukit. Unta Nabi Saleh ni, on the way nak pergi tu nanti jumpa satu kawasan Khaybar. Situlah berlaku perang Khaybar dulu. Dia kawasan sejuk dah. Dia pergi ke atas tu lagi sejuk sampai Jordan. Di atas tu. Bila habis perang Khaybar ni, sahabat-sahabat duk cek tengoklah siapa yang terkorban, siapa yang syahid. Macam apa ni yang kena di Palu apa benda ni. Angka korban sudah meningkat hampir 1,000 orang. Gempa bumi. Tuan-tuan tengok dia punya map peta tu yang kata Sulawesi apa Palu tempat ni, dia dalam teluk, bukan duduk di tempat yang terdedah laut luas. Dia masuk dalam teluk. Kena juga tuan-tuan. Allah Subhanahu Wa Taala dia nak hantar mai, hang duduk tang mana apa dia hantar? Dia hantar pi. Kalau duduk dekat laut terbuka luas, dia nak mai tsunami menasabah dalam teluk ni, dia masuk di attack teluk tu aja. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ini dah berapa hari dah, mayat dah semakin membusuk. Yang tertimbun, yang tertimbun, yang makin duk membusuk. Tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala sekali-sekali dia hantar mai, manusia akan melutut. Surrender, tak boleh buat apa. Minta Allah jauh kita daripada kena. Allah duk mai keliling kita tau. Kuliah bulan lepas kita cerita ribut apa nu, yang mai Filipin, lepas tu pergi Hong Kong. Hong Kong dia nak masuk ke China, dia menuju ke arah loji nuklear China. Kita bagi tahu bulan lepas. Kuliah bulan ni dia mai tu pula. Duk jadi kok keliling kita. Dia jadi kok keliling. Dan orang Malaysia pun bukan sikit tuan-tuan. Lambat cuti yang nak pergi Lombok. Oh lah ni. Oh dia kata Ustaz Lombok bagus Ustaz. Ni duk perangai kita Sofi. Kita kata ada Tara Bali. Kita tanya dia pun macam pernah pergi Bali, tak nak pergi pun. Sajalah. Dah orang cerita macam Lombok, kita tanya Bali. Kita ada Tara Bali. Oh, dia kata bukan bandingan Ustaz. Dia kata Bali ni tempat yang dah tercemar. Dia kata. Lombok ni kira macam, dia cerita kat kita ni. Lombok pun kenal dah. Kenal dah. Oh, mereka jaga baik-baik tuan-tuan. Apa pun minta Allah lindung kita. Malaysia ni Tuhan sayang lagi ni. Sayang lagi. Dia duk bagi keliling, dia bagi amaran dekat kita, jangan bantah dia. Nah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Bila habis perang Khaybar, sahabat pakai duk pergi balik ni, mangsa-mangsa yang syahid di dalam perang Khaybar. Sahabat ni bila tengok-tengok Allah, dia kata, fulan syahid. Dia kata, kawan kita ni nama sekian-sekian, syahid. Jumpa pula seorang lagi, Allahu Akbar, fulan syahid. Jumpa Allah, pakcik dia ni, pak ngah dia ni, pak lang dia ni, sepupu dia, yang ni jiran sebelah rumah dia, syahid, 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 doa abang. Nabi pun duk jalan sekali, duk tengok sahabat-sahabat yang syahid di dalam perang Khaybar. Hatta marru ala rajul, sampai dekat satu laki-laki ni, faqalu, sahabat kata fulanun syahid. Sahabat-sahabat kata, ni pun kawan kita syahid. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk yang ni, Nabi kata apa? Kalla, inni ra'aituhu finnar. Nabi kata, hak ni dah. Hak ni, aku dapat lihat dia di neraka. Walhal mati di dalam jihad menentang Yahudi. Jihad fi sabilillah. Hak tadi duk tunjuk kata syahid, Nabi okey, Nabi okey, Nabi okey. Mai hak seorang ni, bila sahabat kata fulanun syahid, dia ni syahid. Nabi kata, kalla. Walakin inni ra'aituhu finnar. Nabi kata, tapi aku nampak dia di neraka. Fi burdatin ghallaha aw aba'ah. Nabi kata, Allah bagi aku nampak dia ni di neraka. Bersama dengan dia, ada kain burdah, ada kain selepang, kain selendang yang dia kebah sebelum dibahagikan. Dia bila jadi perang dengan orang kafir, barang yang dirampas daripada orang kafir ni, dia panggil ghanimah. Barang tu himpun semua di satu tempat, baru buat pembahagian harta ghanimah. Dia ni gopoh. Dia tak sabang.
Dia tengok kain selendang aja tuan-tuan. Bukan ada apa pun. Kain selendang aja. Dia teringin kain selendang tu. Dia takut saat lagi masa duk buat pembahagian tak dapat kat dia kain tu. Itu saja isu dia. Maka dia selinap. Tuan-tuan tahu selinap? Dia selinap kain selendang tu. Dia ambil dulu. Sebab dia duk kira, sagi bahagi-bahagi aku akan dapat juga bahagian aku. Cuma aku nak make sure yang ni aku dapat. Besar ke kesalahan ni tuan-tuan? Kita kata apa sangat dengan selendang? Tapi Islam kata besar. Sebab itu bukan hak kamu. Tuan-tuan boleh bayang tak kalau yang dia kebas tu 100,000? Tuan-tuan boleh bayang tak kalau hak dia kebas tu 1 juta? Tuan-tuan boleh bayang tak kalau hak dia kebas tu 1 bilion? Bukan ada kena mengenang siapa-siapa pun. Tapi nak abang kata, bukan hak kita yang kita pergi ambil tu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Bila mai dekat dia ni, sahabat kata, fulanun syahid. Nabi kata, kalla, inni ra'aituhu finnar. Dah, dia ni dah. Aku nampak dia dalam neraka. Fi burdatin ghallaha aw aba'ah. Dia duduk dalam neraka bersama dengan dia kain selendang yang dia selinap daripada harta ghanimah yang belum dibahagikan. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi terus beralih dekat sahabat-sahabat ni. Nabi kata, ya bin al-Khattab. Nabi kata, wahai Umar bin al-Khattab, izhab fanadi fin nas. Nabi kata, Umar, hang bangkit pi habang dekat orang semua. Annahu la yadkhulul jannah illa al-mu'minun. Pi habang kat semua orang. Hampa tak boleh masuk syurga kalau hampa tak beriman betul. Hampa tak akan boleh masuk dalam syurga. Yang hampa duk sebut syurga, ilahi lastulil firdaus ni. Hampa duk menyanyi, hampa duk terkenang-kenang, duk termimpi-mimpi nak masuk dalam firdaus, dalam syurga firdaus. Hampa tidak akan boleh masuk melainkan hampa beriman sungguh dengan Allah. Orang yang beriman sungguh, dia tak ada selera dengan benda haram. Ayat akan datang insya-Allah. Saya ingat bulan depan pun belum tentu boleh baca kalau macam ni biar lambat. Ayat yang cerita kena buat baik dekat mak pak ni. Tuan-tuan, hak bahagian pertama, part awal cerita kata wa qada rabbuka alla. Cerita kata Allah suruh kita buat baik bapak, tak apa lagi. Dia mai ayat yang berikut tu yang kita takut, yang tuan-tuan kena perhati elok-elok. Tuhan kata apa? Rabbukum a'lamu bima fi nufusikum. Ni ayat akan datang tak bulan depan, tahun depan. Bulan depan dah bulan 11 lah. Yang tu kritikal tuan-tuan. Kalau tak dah, memang tahun depan. Bahagian tu yang takut tu. Tuhan kata apa? Rabbukum a'lamu bima fi nufusikum. Lepas pada Tuhan abang kata kita dengan mak pak kena buat baik. Tuhan kata apa? Tuhan kamu a'lam. Dia lebih tahu bima fi nufusikum. Apa yang ada dalam hati kecil hamba. Mata orang tengok kata, dia ni baguslah, bakti dia, khidmat dia kepada mak pak bagus. Tapi jauh dalam sudut hati dia, dia naik fedak belah mak dia. Dia naik fedak belah bapak dia. Betul, masyarakat kampung, orang keliling tengok, mak pak dia duduk dengan dia. Dia duduk jaga mak pak dia. Sakit demam, dia urus pi klinik, pi apa-apa semua. Tapi ayat ni yang kita takut ni. Tuhan kata apa? Rabbukum a'lam. Tuhan lebih tahu bima fi nufusikum. Betul-betul dalam hati hang betul-betul kasih nak jaga pak hang, mak hang ke? Ataupun malu kat orang. Saat ni orang kata, apalah dia ni, mak pak ni tak boleh jaga. Kerana tu pergi jaga. Tuhan tahu. Allahu Akbar tuan-tuan. Baca yang ni, dia sejuk kaki. Dia main sejuk kaki. Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak habaq kat kita apa dia? Syurga dia ni mahal. Dia tak bagi sewenang-wenang kepada siapa-siapa saja. Kriteria ataupun ciri-ciri yang kena ada pada orang yang nak boleh masuk syurga ni, Allah dia cek tu sampai ke benda-benda macam tu. Dia cek. Hang memang layak masuk syurga. Pi masuk syurga. Dan syurga bukan tempat untuk orang yang wayang-wayang di atas dunia.
Muslimin dan muslimat ini rahmati Allah sekalian. Ini yang kata Islam, dia nak kita genuine. Islam nak kita ni genuine, kita ni asli, kita ni original dengan Islam. Bukan kita nak make up dengan Islam, nak bagi orang nampak kata kita Islami. Tak mau. Bukan itu. Islam mau kita Islam zahir batin. Kita memang nak Islam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. So, Nabi SAW kata dekat Sidina Umar, ya bin al-Khattab, izhab fanadi fin nas annahu la yadkhulul jannah illa al-mu'minun. Pergi habaq kat semua orang, syurga ni tak ada tempat melainkan orang-orang yang betul-betul beriman. Baru dia dapat tempat di dalam syurga. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sambung ayat tu, dia kata waja'alna al-laila wan nahar ayataini. Hari ini dia mai cerita lain pula. Allah Subhanahu wa taala kata, dan telah kami jadi akan malam dan siang itu dua alamat ataupun dua tanda yang menunjuk atas kekuasaan kami. Kita dah hidup berapa puluh tahun dah umur kita Tuhan bagi ni, 50, 60, 70 umur kita lah ni. Duk tengok siang malam ni tak tahu berapa kali dah. Ni dengan umur yang Tuhan bagi kat kita ni, kita duk tengok siang malam ni, daripada kita cerdik-cerdik tahu kata yang ni siang, yang ni malam ni, sampai ke malam ni berapa ribu kali dah kita tengok siang malam. Allah beritahu kat kita. Allah bagi jadi siang, jadi malam ni, ini tanda kebesaran Allah. Bukan saja jadi. Bukan kata main 6.30, 7 dia nak main malam, esok dia nak main 5.30, dia nak main 4, nak main siang. Bukan itu saja. Tetapi di sebalik kejadian malam dan siang itu ada message yang Allah Subhanahu wa taala nak bagi kat kita. Famahawna ayatal lail wa ja'alna ayatan nahar mubsirah. Maka kami hapus akan cerah sehingga menjadi malam yang kelam. Malam ni apa? Malam ni bila Allah ambil cerah, dia main malam. Dia kata, supaya berdiri manusia padanya mengambil istirahat waktu malam. Tuhan jadikan malam ni supaya kita rest, kita berehat. Malam ni dijadikan untuk kita berehat, dia kata. Dan kami jadikan cerah siang itu nampak lihat dengan mata akan cerahnya itu. Bila mai masa Tuhan dia ambil balik, gelap malam, mailah kat kita cerah. Allah bagi jadi cerah ni litabtaru fadlan min rabbikum, supaya kamu tuntut dan kamu cari akan kurnia rezeki daripada Tuhan kamu dengan buat kerja pada siang hari. Itu tujuan Allah bagi jadi malam, bagi jadi siang. Malam dia suruh kita rest, siang dia suruh kita kerja. Walita'lamu adadas sinina wal hisab, dan dengan adanya malam, siang, matahari, bulan dan sebagainya itu, kamu boleh tahu bilangan tahun dan hisab bulan dan juga waktu. Dengan adanya siang malam ni, di antaranya apa? Kita boleh ada kalender. Tak ada siang, tak ada malam, tak ada kalender. Ada siang, ada malam ni, baru wujud waktu. Okey, dia beritahu itu. Dan dengan adanya matahari, bulan, bintang tu semua, kamu boleh buat satu hisab tentang waktu kamu. Wa kulla syai'in fassalnahu tafsila, dan akan tiap-tiap satu kerja dunia dan agama itu telah kami tafsil akan dia. Tuhan kata dia buat semua benda, sama ada benda tu bersifat duniawi ataupun bersifat ukhrawi. Semua ni ada pasal. Tuhan tak buat saja. Ma khalaqta hadza batila. Dan Quran kata, dan tidaklah Tuhan buat semua benda yang kita duk nampak tengok ni batil, sia-sia. Dia buat ada pasal. Tanya Ustaz, kabur itik ayam tu apa dia punya? Itu kena carilah apa cerita dia. Tak, bukan kalau kata ma khalaqta hadza batila, Allah tak buat semua benda ni sia-sia. Dia kata ni cicak ni semua apa guna dia? Dia boleh buat cakap pandai lagu tu pula dah. Kan? Cicak ni, dia kata saya ni duk fikir ni bertahun dah Ustaz, bukan baru seminggu dah, bertahun-tahun dah saya duk fikir ni, apa satu faedah Tuhan buat cicak. Banyak benda lain yang dia kena fikir, dia duk fikir pasal apa Tuhan buat cicak. Ada kaki macam ni ada? Ada kaki macam ni. Dia nak cari satu ayat Quran, betul dia nak corner bang ayat tu. Dia nak corner bang, dia nak kata tak betul. Dia nak kata dia betul.
Ada macam ni. Semua benda Tuhan kata dia tidak buat sia-sia. Maknanya tidak sia-sia. Kalau kita tak jumpa dia punya hikmah di sebalik penciptaan benda itu salah kita. Dia mesti ada satu sebab. Kita yang tak jumpa. Pasal apa? Pasal kita tak kaji. Kita cuma duk fikir bodoh gitu aja. Cuba buat kajian, kita akan jumpa. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dalam ayat lain, surah Al-Qasas ayat 71. Tuhan kata apa? Tuhan kata, "Qul ara'aytum in ja'alallahu 'alaikumul laila sarmada ila yaumil qiyamah. Man ilahun ghairullah ya'tikum bidhiya afala tasma'un." Tuhan tanya dalam ayat tu, surah Al-Qasas. Tuhan kata, apa pendapat kamu? Kalaulah sekiranya Allah jadikan malam semedang. Ada tak ada mana-mana Tuhan boleh buat mai siang? Katalah Tuhan bagi jadi malam tak jumpa siang. Ada tak ada tuan dalam dunia ni negeri yang malam sampai berbulan-bulan? Sagi siang pula berbulan-bulan, ada tak ada? Ada. Ada. Negeri mana? Pucat, takut nak jawab. Ada negeri puasa sampai kena sampai dekat 20 jam puasa. Siang dia panjang, malam dia pendek. Ada negeri pula siang saja, malam punya panjang. Seronoklah Ramadan duduk di negeri tu. Baru 3-4 jam puasa. Bang apa ni? Maghrib dah dia buat. Allahumma laka sumna. Doa, makan. Kena 20 jam. Menak sebek, menak kemerah muka. Dia kata ni apa ni, bila nak buka puasa ni? Dia tak main malam. Rupanya dalam Quran Tuhan kata, "Qul ara'aytum," katakan Muhammad dekat depa ni, apa depa nak kata? "In ja'alallahu 'alaikumul laila sarmada ila yaumil qiyamah." Katalah Tuhan bagi jadi malam sepanjang-panjang. Dia tak mai siang. "Man ilahun ghairullah ya'tikum bidhiya." Ada tak ada Tuhan lain selain daripada Allah boleh buat mai cahaya bagi jadi siang? Tuhan tanya. "Qul ara'aytum in ja'alallahu 'alaikumun nahara sarmada ila yaumil qiyamah." Macam itulah Tuhan kata, kalaulah Tuhan bagi jadi siang sepanjang-panjang tak jumpa malam, "Man ilahun ghairullah ya'tikum bilail." Tuhan kata, ada tak siapa-siapa yang mengaku kata dia Allah, dia boleh buat main malam? Tuhan kata, "Taskununa fih," supaya dia boleh berehat di malam itu. "Afala tubsirun." Tuhan kata, awak hampa tak mau tengok benda-benda ni dah ambil fikir. Tuhan kata, dia bagi jadi siang, hamba main malam, tak boleh main. Dia bagi jadi siang, buat main, tak boleh. Maknanya, nak tunggu Allah juga yang buat benda ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Demikianlah yang dikatakan hikmah Allah jadikan malam dan siang. Sambung ayat tu, dia kata, "Wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqih." Yang ni jaga ayat ni. Dia kata, dan tiap-tiap manusia itu kami lazim, kami tetapkan akan dia suratannya tergantung di lehernya. Kata Mujahid, tidak ada seorang kanak-kanak pun yang beranak mai dalam dunia ni melainkan di lehernya sudah tergantung satu surat yang disurat padanya sa'adah dan syaqawah, bahagia atau celaka, rezeki, ilmu, akal, umur, kaya, miskin, dan sekalian yang ditakdirkan Allah akan jadi atasnya. Itu dia. Tuhan abang lagu tu. Tak ada satu manusia yang beranak mai atas dunia ni tak tertulis takdir dia. Semua yang beranak mai, takdir sudah tulis. Semua kita ni. Semua kita ni. Dah tulis dah takdir. Orang confused tentang benda ni. Macam mana boleh Tuhan tak adil lah buat macam tu? Dah kalau dia ni, Tuhan dah tulis dah dalam takdir dia, dia beranak mai kapiak, dia sampai mati dia kapiak. Takkah menzalimi dia? Ada orang, dia fikir tu. Dia baca benda ni, dia fikir buat tu. No. Allah takdirkan benda tu dekat dia berdasarkan ilmu Allah. Allah jadikan Syamsuri bin Ahmad. Allah jadikan. Dari segi ilmu Allah, Allah dah tahu dah Syamsuri ni apa perjalanan hidup dia dan akhir dia macam mana. Allah tahu dah.
Tapi memilih untuk jadi orang baik atau orang jahat, itu Samsuri punya hal. Tapi apa yang Samsuri nak pilih, Allah tahu dah. Maka takdir Allah itu berdasarkan kepada apa yang kita pilih, Allah takdirkan. Jangan terbelit tu, jangan jadi tak faham. Allah jadikan kita, bukan Allah kunci kita macam faham golongan Qadariyah. Qadariyah ni dia faham kata apa? Dia ni kalau Allah dah kunci dia, kata dia ni akan mati kapiak, dia akan mati kapiak. Seolah-olah manusia ni kira tak ada kuasa apa. Jabariyah, golongan Jabariyah. Dia kira dia betul-betul remote control orang pegang. Tolak kanan, pergi kanan, tolak kiri, mai kiri. No. Allah jadikan kita, Allah jadikan ikhtiar pada kita. Kita pilih nak jadi baik ke, nak jadi jahat. Tapi apa hak kita nak pilih itu, Tuhan tahu dah. Maka takdir Allah itu berdasarkan apa kita nak pilih. Tuhan dah takdir. Tuhan tahu dah benda tu. Itu ilmu Allah. Berapa helai rambut, jumlah rambut dalam dunia ni. Tuhan tahu tak tuan-tuan? Tuhan tahu. Tuan-tuan tahu tak rambut tuan-tuan berapa helai? Tak tahu. Lemahnya kita ni, rambut di atas kepala ni kita tak tahu dah berapa helai. Tak berhati, aku nak tahu juga bilangan. Pelekoh bini kita hang kira. Pelekoh dia suruh kira. Boleh dapat ke jumlah yang tepat? Allah Subhanahu Wa Taala, dia bukan tahu bilangan rambut atas kepala kita ni. Semua manusia, ada 7 bilion manusia dalam dunia ni, jumlah rambut semua orang ni, Allah tahu dengan angka yang tepat. Dahsyat tak? Tuan-tuan, maha dahsyat ilmu Allah ni. Adakah jadi masalah kepada Allah untuk nak tahu apa yang kita nak pilih dalam hidup kita? Ini kacang. Tuhan tahu dah. Dia bagi jadi satu orang nama A bin B. Dia bagi jadi kawan ni, dia ni beranak mai, kemudian dia akan pilih apa dalam hidup dia, dan akhir hidup dia nak jadi macam mana. Tuhan tahu dah. Maka takdir Allah berdasarkan apa yang dia pilih masa hidup dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Benda ni yang ayat ni kata. Dia kata, wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqih. Tiap-tiap manusia kami dah tetapkan kepada dia suratan yang tergantung di lehernya. Kata Mujahid. Siapa Mujahid ni tuan-tuan? Ulama mufassir, ulama tafsir. Dia kata tak ada seorang pun kanak-kanak yang beranak mai atas dunia ni melainkan dah tertulis kepada dia sa'adah dan syaqawah. Bahagia ataupun celaka. Dah tulis dah. Rezeki dan ilmu dan semua dah tulis dah. Dia hidup dia sampai bila, berapa hari bulan, umur dia berapa, dia akan mati. Saya dekat nak keluar mai satu sahabat Sungai Petani hantar satu WhatsApp gambar video kat saya. Satu kemalangan jadi, saya ingat kat belah pantai timur kot, dengar cara cakap tu bunyi pelet belah sana. Dia naik kereta. Kalau ada apa, dia panggil dashcam. Kat atas dashboard tu ada satu kamera. Dia naik kereta dengan bini dia, dia cakap macam orang belah pantai timur. Budak-budak naik motor ni, potong pergi. Boom, accident. Jatuh motor sang ni. Jatuh, kawan dia langgang ni, kawan ni langgang, kudung melambung. Bini ni duduk sebelah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Siapa mau bagi nombor saya kita hantar? Ni yang bini ni, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Yang suami dia kata, bodoh. Apa ni, kena telefon polis ni, report polis, ya Allah, ya Allah, duk tengok ni. Bila satu jatuh, hak lemai, kandana. Top speed. Lari 200 km sejam, 230 km sejam. Tuan-tuan. Pancet tayar aja cukup. Bukan dia ada buat satu silap apa-apa, tak ada. Tayar pancet aja. Pum kata tayar 2 biji tuan-tuan. Pum kata habis. Dia off balance, jatuh, melambung-lambung, motor dengan dia lambung. Ni ada rembah konvoi ni, apa nak buat? Berdebum. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ghostan balik, dia nak keluar rumah tadi, ada dia sangka nak adik tu? Tak sangka. Kalau dia sangka benda itu, dia tak keluar itu. Tak keluar. Tak tahu apa nak jadi, tak tahu. Allah tahu tak?
Ini yang kata takdir Allah ni. Dah ada tulis dah. Dah ada tulis dah. Tuhan tahu dah. Bila nak jadi ni apa, dia nak pergi ke mana, dia mati macam mana, accident ke apa ke. Zaman lah ni. Dia kata aku motor-motor besar ni, superbike ni apa, aku dah lah, aku taubat mati hidup balik, aku tak maulah benda-benda ni rumah. Aku tak balik market, nak masuk pintu pagar, orang main ragut. Dia duduk tarik beg tangan dia, tak mau bagi orang ragut, dia radak pisau, beruk masuk. 6 inci terbelah perut ni. Jatuh tersandar di pintu pagar ni, Syekh ni naik motor, belah habis dengan beg tangan dia. Sangka tak dia pergi market balik nak jadi depan pagar rumah jadi lagu tu. Sangka tak? Tak sangka. Tapi semua benda ni termaktub. Maktub ni maksud ni bahasa Arab tuan-tuan. Termaktub ni bahasa Arab. Katabah maksud apa? Tulis. Termaktub maksudnya tertulis. Dah tertulis dah. Mati depan rumah. Punya lama daripada rumah duk main sembahyang di masjid ni berpuluh tahun. Subuh, Zuhur, Asar, Maghrib, Aisyah, duk main dengan motor, tak pernah jadi apa. Hari nak jadi. Habis sembahyang sah lerah itu, keluar tu, pum, kena handuh dengan van. Dia tahu tak kata nak jadi lagu tu? Kalau tahu bini dia tahu abang jangan keluar hari ni, abang nak kena langgar mulut. Tak tahu tuan-tuan, keluar, jadi macam tu. Si Gelugong dulu ada seorang. Orang belah kampung Tok Bedu dulu. Lamalah tahun 70-an. Habis main Isya masjid Cik Gelugong nak balik Tok Bedu tu. Simpang nak masuk Tok Bedu tu. Oh, simpang tu makan orang ramai dah tu. Orang tu lalu naik basikal besar tu kan. Basikal besar ada galang. Kona, pum, langgar. Melambung tuan-tuan, masuk dekat windscreen depan ni, jatuh atas driver ni. Kaki putih sebelah, duduk dalam parit. Dulu tepi tu ada parit, pokok keladi ni. Dia ni takut, dah dia langgar ni, takut nak berhenti, takut orang tongkoi dia. Dia pederai tu. Dia nak pergi hospital Bagan, nak bawa kawan tu duduk atas driver dia ni. Menurut cerita dia ni, dia kata apa, sampai dekat traffic light. Dulu ada satu kedai buku, Bagan Bookstore. Kat Simpang 4 Bagan nak pergi masjid Telaga Ayang tu. Ada satu kedai buku dulu ni, Bagan Bookstore nama. Dia kata orang tua ni habis masa tu. Anak dia bila dah tu, dia kemudiannya akhirnya balik buat report di Balai Polis Tasik Gelugong. Orang habaq kat anak dia, kata bapak dia kena, anak dia pergi masuk balai, nampak tenang ayah anak ni. Masuk polis babak ni, dia ni lah yang langgar bapak. Dia bagi seketul tuan-tuan. Merojai jatuh dalam balai tu, orang darah mulut merambu. Dia kata, pak saya kok mana pun tak hidup balik dah. Kok mana pun sebiji hang kena. Dia kata, dah pagi sebiji. Tuan-tuan, itu insiden. Pokok pangkalnya sudah termaktub. Sudah tertulis. Begitulah akhirat dia. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian. Ayat kita baca ni, Tuhan nak abang yang tu. Semua ni telah ada di dalam suratan Allah Subhanahu wa taala. Dan umur dan barang yang lagi akan jadi sampailah hari kiamat. Apa yang ditakdirkan tak dapat tidak akan jadi. Tuhan abang yang tu. Tu sebab apalah? Benda kalau dah kata hang mati pada tarikh sekian, pada masa sekian, sampai on the dot, la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Lewat 1 second pun tak, awal 1 second pun tak, on the dot mati. Tuan-tuan tekan tak dapat video mereka tunjuk orang-orang mati ni. Tengah wrestling dia rimbuk kawan tu jatuh, tahu dia lagu tum jatuh, mata tengok tepat habis umur dia rimbuk kawan tu jatuh, kawan tu tak mati, dia mati. Allah tulis macam tu. Dia sampai time dah. Bukan masa dia kena rimbuk dia mati. Dia rimbuk orang dia mati. Orang Arab kata apa? Darabani fabaka. Dia pukul aku tu dia nak teriak. Orang kata aku pukul dia lah. Padahal dia pukul aku. Dia boleh jadi tuan-tuan. Ahli parlimen di negara mana ke tengah duduk dalam parlimen, duduk mikrofon dia jatuh, spek mata turun ni. Habis.
Pasal apa jadi macam tu? Pasal benda itu sudah termaktub, sudah tertulis, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Dia tak tunggu dah, tak tunggu hang bangkit, start kereta balik dia. No. Time dah sampai, hang tengah buat apa pun, habis time tu. Tuan-tuan, benda ni kalau kita renung, takut tuan-tuan. Takut pasal kita tak tahu bila. Mati tu tak payah takut, semua orang akan mati. Ready tak ready untuk nak menghadapi mati ni? Yang ni yang takut. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dan kata setengah ulama, gantung pada leher orang mati. Yang ni satu pendapat yang dhaif. Dia kata benda tu digantung pada leher orang mati. Gantung ni bukan gantung nampak tau. Maksudnya secara simboliknya, benda yang tertulis takdir dia tu digantung di tengkuk dia. Simboliknya begitu. Riwayat daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Aku tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, awal yang bertemu oleh mayat di dalam kubur, apakah benda yang mula dijumpai oleh mayat dalam kubur? Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiada tanya akan dikau seorang melainkan engkau. Awal menyeru akan dia malaikat yang bernama Ruman, berjalan di celah-celah kubur. Yang ni saya cari tak jumpa punca. Saya duk cari ni. Dia kata riwayat daripada Abdullah bin Mas'ud. Saya duk cari ni hadis ni, saya trace ni daripada Sunan Sittah sampai Sunan Tis'ah sampai dalam Al-Mawsu'ah Al-Hadisiyah, saya tak jumpa hadis ni. Jadi saya tidak kata ini bukan hadis, tapi saya tak jumpa lagi. Tapi baca, tonton dengar, buah tepi saya dulu. Begitu aja. Okey. Dia ni Abdullah bin Mas'ud tanya Nabi, dia kata bila mati esok, mula-mula kita nak jumpa apa? Kononnya. Dalam riwayat ni kata kononnya. Kata mula-mula satu malaikat nama Ruman, dia kata. Dia timai malaikat ni timai duk ronda ke atas kubur, maka kata dia, ya Abdullah, surat amalan engkau mana? Maka kata mayat itu, tiada dakwat dan tiada kertas. Nampak pun pelik. Mayat ni lagu duk abang pula, aku bolpen pun tak ada, kertas pun tak ada, ni nak beritahu aku punya rekod amalan apa semua. Maka katanya, kafan engkau itu kertas dan air liur engkau itu dakwat. Nampak pelik kan? Nampak pelik. Tapi baca juga. Dia kata jari engkau itu kalam. Mana rekod amalan mana? Malaikatnya. Ini kata tak ada. Tak ada apa tak ada. Dia kata, tu kain kapan hang tu jadi kertas, jari hang jadi pen, apa? Hang punya ayat liang jadi dakwat, tulis main. Malaikat ni kata. Maka dikerat-kerat kain kafan itu, menyurat akan dia padanya kebajikan dan kejahatan. Kononnya, dia ni koyak kain kafan dia, tulislah. Pakai jari dia, ayat liang dia tulis. Kemudian dilipat gantung pada lehernya. Dia kata, yang itulah yang digantung di leher dia sebagai suratan amalan dia. Ni pelik. Tapi ada dalam kitab ni kita baca. Tapi saya kata, saya tak jumpa sumber hadis dia. Kalau dalam ni dia kata la aslalahu, tidak ada punca mai di mana cerita ni. Tepak dia di tepi lagu tu aja. Okey. Dan kononnya kata benda ni tazkirah daripada Imam Al-Qurtubi. Dia kata wallahu a'lam, kita tak tahu. Wallahu a'lam tu bukan habis nak balik, tak habis lagi. Cerita ni wallahu a'lam. Jawab baik. Baik, sambung ayat tu dia kata wa nukhriju lahu yaumal qiyamah kitaban yalqahu mansyura. Dan kami keluar baginya pada hari kiamat satu suratan. Yang ni Quran kata. Yang ni very clear. Hadis pun banyak cerita. Rekod amalan ni bukan cerita kain kapan nak koyak, nak ambil jari, nak buat apa, ambil ayat liang buat awal. No. Rekod amalan ni esok di hari akhirat, esok Tuhan dibagi mai. Bukan kita simpan. Rekod ni malaikat tulis, dia ada tempat simpan dia. Sana esok dia nanti wamai kat kita, bagi kita baca balik apa yang kita buat selama ni. Wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaban yalqahu mansyura. Tu, tengok elok. Hari akhirat esok kami buat keluar balik rekod amalan kamu. Bawa keluar balik ni. Daripada akil balik kita umur berapa 11, 12, 13, 14, 15 lu ni start tulis kita punya rekod amalan. Sampai hari akhir kita mati umur berapa. Semua catatan tu dia bawa mai balik dekat kita pada hari akhirat esok. Yang bertemu seorang dia akan suratan amalan itu berhambur penuh amalan yang tersurat di dalamnya. Padanya ada kebajikan, ada kejahatan sejak daripada baligh sampai hari matinya. Maka tidak ketinggalan satu pun dan tidak bertambah satu pun dikata baginya pada hari kiamat esok. Tuhan tak tambah, tak kurang satu pun. Kita baca di Masjid Abdullah Fahim hari itu.
potongan daripada suratul Kahfi. Kita dah baca dah itu ni. Tuhan kata apa? Wa wudi'al kitab. Ni, hari Jumaat, hari Khamis malam Jumaat ataupun hari Jumaat siang, kita duk baca surah Kahfi ni. Apa dia kata dalam tu? Wa wudi'al kitab. Esok, di sana esok ni, di mahsyar esok ni, dia buat mai satu kitab gedebuk bagi kat kita. Fataral mujrimina mushfiqina mimma fih. Orang-orang yang bermasalah, yang berdosa, yang masa hidup atas dunia dulu duk buat jahat dan sebagainya, bila dia tengok aja buku rekod amalan tu, mushfiqin, jadi ketak takut, mimma fih, karena dia tahu dah isi kandungan dia apa. Wa yaqulun, dan kata orang-orang yang berdosa ni, ya wailatana, dia berkata, wahai Tuhan, celakalah kami pada hari ini. Ma li hadzal kitab, apa benda kitab ni, la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha, sampai benda sekecil-kecil sampai benda besar semua ada tulis dan akan dihisap belaka. Orang yang bermasalah, dia tahu dah buku rekod tu mai, dia tahu dah yang ni nak jadi puncak. Seperti mana orang naik motor tak ada lesen, nampak roadblock, tahu dah. Dia tahu dah nak jadi masalah. Tu yang duk jadi lawan arus tu. Pasal apa? Pasal tahu dah. Dia tengok roadblock, dia tahu dah, kenal dah. Dan polis pun tahu, kata dia tak ada lesen. Punya ramai hak duk lalu kot tu, dia tak tahan, dia tak minta lesen, tak ada apa. Syekh ni kena. Tahan. Haji, panggil Haji. Haji, Assalamualaikum Haji, mana masjid ke? Minta tengok lesen tak? Pergi, dia kata. Memang tak ada. Dia pun kenal. Demikianlah orang yang buat dosa atas dunia, di hari akhirat esok, bila buat mai saja buku rekod amalan ni, ketak dah dia. Dia tahu dah aku memang ada masalah. Dia kata, ya wailatana, celakalah hari ini. Ma li hadzal kitab, apa benda kitab ni, pelik sangat kitab ni, la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Benda kecil pun ada tulis, apatah lagi benda besar. Semua ni akan dihisap. Wa wajadu ma amilu hadira, pada hari itu semua benda hak dia buat ada dalam buku tu. Inilah ayat yang kita duk baca ni. Dia kata, wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaban yalqahu mansyura, dan kami keluar baginya pada hari kiamat esok buku rekod dia ni, yang bertemu seorang akan dia akan suratan itu hal keadaan mansyura. Mansyura ni maksud terbuka. Buku rekod amalan tu mai kat dia dalam keadaan mansyura, duk terbuka dah. Supaya apa? Segera dia tahu dosa dia dan segera dia tahu apa kesalahan dia. Terbuka, berambuk depan dia. Padanya kebajikan ataupun kejahatan daripada sejak balik sampai mati dia. Tak tinggal satu dan tidak tambah satu pun di dalam buku itu. Dan firman Allah, Iqra' kitabak, baca olehmu akan buku rekod amalan kamu itu. Maka baca ia akan dia. Didapati tersurat segala yang dikerjakannya, sama ada kebajikan atau kejahatan. Tuhan kata dekat dia, Iqra', hang baca sendiri buku rekod hang. Baca-baca tengok, ya Allah, dosa berkenjah-kenjah daripada start celik mata pagi sampailah nak pejam mata tidur malam. Berkenjah dosa dia. Dia sendiri tengok, dia sendiri tahu. Firman Allah, kafa bi nafsikal yaum alaika hasiba. Memadailah dengan engkau sendiri pada hari ini, atas engkau sendiri hisap amalan engkau yang engkau kerjakan itu. Teringat sekalian maksiat yang dikerjakannya, dan teringat balik segala jam, pada hari bila, pada bulan bila, pagi ke, petang ke, siang ke, malam ke, tempatnya di mana dibuat dosa itu, di kampung ke, di bandar ke, kerana tersurat sekaliannya secara detail di dalam suratan itu. Buka-buka tengok tuan-tuan, astaghfirullahalazim, astagfirullah. Dia sendiri pun tak teringat ada tulis dalam tu. Bila baca tu baru teringat balik, Allahu Akbar, betul aku ada buat benda ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Tu sebab dia kata apa? Kita kena selalu istighfar. Nak bagi ringan buku tu. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Malam esok mukadimah di Masjid Sultanah Bahiyah, saya akan baca satu hadis cerita tentang ni dahsyat kiamat ni, kemudian
Nabi anjurkan suruh berselawat. Kena kita akan kupas tu, selawat tu. Berdasarkan kepada Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila baca yang tu tuan-tuan, baru Masya Allah yang kata selawat ini. Masya Allah yang kata selawat ini. Dan perbincangan hukum tentang hukum selawat ni apa, sunat ke, wajib ke, kalau kata wajib, bila selawat tu jadi wajib, dia main detail. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Firman Allah, man ihtada fa innama yahtadi li nafsih. Barang siapa dapat hidayah pada jalan agama Islam, maka hanya hidayah itu untuk dirinya pahala. Yang ni sama macam kita baca, in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Ni pun sama. Tuhan kata man ihtada fa innama yahtadi li nafsih. Maksud dia apa? Barang siapa dapat hidayah, dapat kenal Islam, maka hidayah tu untuk dia. Kita dapat hidayah untuk siapa tuan-tuan? Untuk kita, nak pelepah kita. Di hari siapa pun tak boleh nak tolong kita, nak pelepah kita. Mak kita punya sayang kita ni sampai akhir hayat dia, dia sayang kita. Dia tak boleh tolong kita. Bini kita punya sayang kita, dia tak boleh tolong kita. Anak-anak kita punya sayang kita, dia tak boleh tolong kita. Kita punya sayang kat mak kita, kita punya sayang kat bini kita, kita punya sayang kat anak-anak kita tak boleh tolong mereka. Bukan kita. Siapa pun tak boleh tolong siapa-siapa. Masing-masing settle diri sendiri. Maka dia kata di sini, man ihtada fa innama yahtadi li nafsi. Siapa dapat hidayah, hidayah tu habuan dia. Wa man dhalla fa innama yadhillu 'alaiha. Dan siapa sesat daripada jalan agama dengan tidak ikut hukum Quran, neraca penimbang, maka hanya sesat itu atas dirinya, iaitu azab neraka. Macam itulah. Kalau hang sesat, hang tanggunglah di sana esok. Hari ini kita boleh tengok, siapa pun boleh cakap apa saja. Hari ini kita boleh tengok hak cara TV, hak cara media sosial, suka hati nak kata apa pun. Seolah-olah tidak ada satu garis panduan agama. Boleh tulis apa saja. Kerana politik. Kerana pendirian politik yang dia ambil. Dia boleh tulis yang dia tak sedar. Tulisan dia itu mencederakan akidah dia. Oh, kesian tuan-tuan. Kerana stand politik. Dia pergi tulis itu, kita baca tulisan dia. Ini bukan tulisan politik. Ini menyentuh agama. Ini menyentuh akidah. Tapi dia tulis, tak jadi apa kat dia. Dia duk ingat dia betul. Dia duk tulis benda-benda pelik macam tu, tak jadi apa kat dia. Dia duk ingat dia betul. Dia tak tahu itu istidraj. Allah bagi dekat dia. Allah panjangkan umur dia. Allah sihatkan dia. Dia boleh terus menulis apa yang dia nak tulis. Tapi dia tak tahu Allah bagi sihat, Allah bagi masa, Allah bagi dekat dia kederat untuk nak tulis benda salah tu. Benda tu akan menyusahkan dia di hari akhirat esok. Dia tak sedar benda tu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Takut tuan. Saya ada akaun Facebook. Saya punya friend sikit aja. Pasal saya bukan nak himpun berapa ramai friend. Saya nak ada akaun untuk platform saya nak baca apa yang orang tulis aja. Bila kita baca ni apa orang tulis ni, kita takut. Lebih kita takut apabila yang menulis itu orang yang pada perkiraan kita dia erti agama. Pasal apa dia pergi tulis macam tu? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Takut tuan. Manusia tak tahu kata apa benda yang dia cakap, apa benda yang dia tulis, apa benda yang dia buat, semua tu dia kena responsible di depan Allah Subhanahu wa taala. Dia tak tahu ataupun dia tahu tapi dia terlupa. Kerana kegairahan dia dalam berpolitik, dia lupa. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Tuhan kata apa? Tuhan kata man ihtada fa innama yahtadi li nafsi wa man dhalla fa innama yadhillu 'alaiha. Siapa dapat hidayah, hidayah tu untung kat dia. Siapa yang sesat, sesat tu dia tanggung di hari akhirat esok.
Firman Allah, wala taziru waziratun wizra ukhra, dan tidaklah satu orang menanggung atas dosa yang dibuat oleh orang lain. Masing-masing akaun, hang jaga hang punya akaun, aku jaga aku punya akaun. Di sana Tuhan tengok akaun kita, kita terima balasan setimpal dengan apa yang kita buat. Hanya dosa diri sahaja dan ganda dosa orang yang ia menyesatkannya. Dia punya dosa dia tanggung, lagi satu dia mau ingat, kerana dia orang sesat, dia kena jawab. Kerana dia 10 orang jadi sesat, kerana dia 100 orang sudah jadi silap, kerana dia berdosa, dan setiap silap yang dibuat oleh orang kerana dia tadi ni juga akaun mai kat dia. Wal'iyazubillah, minta jauh. Itu sebab baik-baik benda ni. Nak tulis apa-apa, nak post apa-apa, fikir bagi banyak-banyak kali. Adakah yang aku nak post ni membawa kebaikan ataupun nak bawa satu susah dekat aku di akhirat esok. Kalau nampak nak jadi masalah, tak payah post. Sama dengan WhatsApp nak forward ni, sama juga. Dapat satu benda, jangan kalut nak forward. Baca, habis tangan kita sudah. Pasal apa? Pasal ni, kita tak mau esok kerana kita forward, orang pergi percaya, orang pun pakar-pakar pergi buat fitnah sama, kita duk karau tu, dosa duk berkembang tu, kita duk karau mai kat kita. Tak ada pasal kita pergi duk tanggung benda-benda macam ni. Kerana seronok gairah nak forward benda tak ketahuanan, kita menanggung akibat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Firman Allah, wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'asa rasulah. Nah, wallahu a'lam. Wanti tentu. No, sikit lagi. Wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'asa rasulah, dan tiadalah kami mengazab satu orang sehinggalah kami bangkitkan satu rasul. Suruh pi bagi tahu dekat depa barang wajib daripada mentauhidkan Allah, daripada beriman kepada Allah, taat kepada segala suruh tegah Allah. Dan jika bantah juga, kemudian daripada Rasul bagi tahu, maka barulah dia azab mereka itu. Tuhan berlaku adil kat kita. Dia tak saja suka-suka bagi kita ke neraka, dia bagi kita jadi atas dunia ni, dia turunkan Quran, dia hantar Nabi mai suruh terang Quran ni dekat kita. Nabi dah tak ada, dia bagi ada. Sepanjang zaman ada al-ulama warasatul anbiya. Ulama yang pewaris Nabi ni, duk habaq dekat kita, apa yang Nabi habaq, dia habaq. Apa yang Nabi habaq, dia habaq. Dia dah bagi mai semua komplit, Quran ada, hadis ada, orang yang menerangkan Quran dan hadis semua ada, hang masih lagi tak mau. Di ketika itu Allah azab orang ini. Dia nak tahu nah, wallahu a'lam. Lepas ni kita masuk wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaqu fiha. Lepas ni dia nak cerita Allah Subhanahu wa taala bila dia mai masa dia nak azab satu-satu negeri. Allah akan buat beberapa benda sebagai prasyarat sebelum mereka kena azab. Apa benda tu yang menjadi prasyarat tu? Sampai masa Tuhan nak bagi lingkup satu negara, satu negeri, Tuhan akan buat satu benda. Selepas dia buat benda tu, baru dia main azab dia. Sama lah tuan-tuan, macam nak jadi tsunami pun sama. Dia main dulu. Tuhan bagi signal, dia bagi main beberapa tanda dulu. Manusia tak ambil peduli, tak ambil perhatian, tak kisah dengan apa yang Tuhan bagi tu. Tak kisah. Tak duduk ikan pakai lompat naik atas darat. Nanti tengok tak? Dia tak gambar. Dalam laut tu dah bagi signal dah. Dalam laut tu, dia nak temu air naik ni, dia nak jadi tsunami, dia nak randuk satu bandang sampai jadi padang jarak, padang tekukok ni. Sebelum tu, makhluk Allah dalam laut tu dah tahu dah. Dia pada tak modok dah dalam laut tu. Dia duduk lari lompat naik atas. Dia pakai pergi kutip buat kuah laksa. Dia tak tahu kata tu yang ikan habitat dia dalam laut, tiba-tiba dia nak lompat main atas darat ni, mesti ada pasal. Dia kata pasal peduli pihak aku jadi laksa mau kita up esok. Dia tu nampak yang tu, dia tak nampak tu signal yang Tuhan bagi. Nampak tak? Tuhan baik dah. Tuhan cukup baik dengan kita. Dia bagi signal. Manusia tak ambil perhati. Maka akhirnya bila jadi, dulu buat terkejut. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, ayat yang akan datang dia akan main cerita-cerita macam tu. Dan dia akan kata wa kam ahlakna minal qurun min ba'di Nuh. Tuhan dia flashback balik. Itu sebab orang kata orang yang baca surah Abang. Okey. Orang yang baca surah, walaupun lah ni satu masjid ni ada 1000 orang, yang baca surah Abang 5 orang ya.
Hak lain ni tak, surat abang tak belilah. Sebab syarikat surat abang dah rugi lah ni. Orang tak beli. Orang tak beli. Kalau bagi free, dia pegang baca. Bila dia pergi gunting rambut kedai, dia ada surat abang, dia free dia baca. Dia nak pergi beli surat abang ni, semua old timer. Geng lama-lama, old school punya geng aja yang duk keluar pergi pekan Pala Betai beli surat abang. Orang lain tak belilah lah ni. Semua tunggu apa? Online punya berita. Baca. Dia tak belilah. Okey? Baik. Kalau baca surat abang ni, kita baca apa tuan-tuan? Kita baca berita kemarin. Berita kemarin. Hari ni keluar surat abang. Tapi bila baca Quran, kita baca berita apa? No, berita daripada awal kejadian manusia no. Ada dalam Quran, sampailah kepada cerita kiamat, sampailah kepada cerita lepas kiamat, sampailah kepada cerita masuk syurga atau neraka. Itu baca Quran. Jauh tak beza baca surat abang dengan baca Quran? Jauh beza. Dari segi knowledge, dari segi ilmu, dari segi semua ni ada dalam Quran. Tapi orang suka baca surat abang. Itulah cerita dia. So, ni ayat yang kita nak baca, insya-Allah panjang umur, sihat, kita akan baca. Tuhan kata, wa kam ahlakna minal qurun min ba'di Nuh. Start daripada Nuh. Kan, Nabi Adam, Idris, Nuh. Dia main banjir. Banjir habis, semua orang mati. Yang hidup ni, cuma ada atas kapal itu aja. Hak tak duduk atas kapal itu, semua mati. Tak ada siapa, walau Tarzan dalam hutan sekalipun, mati. Ada orang tanya, dia kata, Ustaz, mati semua ke? Saya tak ada ke satu dua orang apa aku masa tu dia ada datang. Saya ada my pet, semua mati. Kita kata, hak atas kapal itu saja yang tak mati. Kan dia pandai otak dia apa benda. Hak atas kapal itu saja. Di situ start generasi manusia, start balik. Hak nu semua erase. Semua erase. Semua deleted. Habis. Terminated. Dia start baru punya. Geng yang ada atas kapal itu. Dan mereka bukan buat bubuk Asyura atas kapal itu. Ya Allah, ini pun satu pasal. Mereka duduk atas kapal itu, mereka diselamatkan daripada bala banjir. Okey, mereka diselamat. Ayat ni kata apa? Wa kam ahlakna minal quruni min ba'di Nuh. Lepas daripada generasi kelompok yang duduk atas kapal itu, dia berkembang balik jadi manusia sampai 7 bilion hari ini ni. Daripada atas kapal itu sampai ke kita lah ni, berapa ramai Tuhan kata yang kami binasakan. Tuhan kata. Dan dia akan sebut siapa yang terlibat dalam kebinasaan selepas daripada cerita kapal Nabi Nuh tu. Ada berapa lagi kelompok umat manusia yang Allah binasakan. Dia akan main kat kita. Kemudian dia akan cerita semua benda tu dia kata pasal dosa manusia. Maka kami binasakan mereka. Tuhan kata, habis yang tu semua tuan-tuan, dan tak tahu, kita akan jumpa wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Cerita kata, kita disuruh dengan mak pak ni Allahu Akbar tuan-tuan, buat baik. Itulah satu mak kita, itulah satu pak kita. Tak ada dua, itulah satu. Itulah mak kita, itulah pak kita. Apa Islam tuntut kepada kita untuk buat baik kat mereka? Macam mana yang dianggap derhaka mereka? Dan apa bakti yang kita boleh buat kalau mereka dah tak ada? InsyaAllah Allah panjang umur kita dan baca benda-benda ni semua. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu تواصوا بالحق. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم
اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.